Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan berita ASEAN. Negara Brunei Darussalam memiliki tradisi berhari raya yang sungguh unik dan jarang sekali didapati di negara lain apabila setiap kali menjelangnya Hari Raya Aidilfitri, rakyat dan penduduk di negara ini berpeluang untuk berkunjung ke Istana Nurul Iman untuk menjunjung ziarah ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam serta kerabat diraja yang lain. Rakyat dan penduduk berpeluang mengunjungi Istana Nurul Iman yang dibuka selama 3 hari berturut-turut bermula pada Hari Raya kedua. Di samping kita merayakan Hari Raya Aidilfitri, seluruh rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam akan meraihkan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-68 pada 14 Ogos 2014. Segala persiapan giat dijalankan menjelang sambutan itu. Setiap kali menjelangnya Hari Raya Aidilfitri, rakyat dan penduduk di negara ini berpeluang untuk berkunjung ke Istana Nurul Iman untuk menjunjung ziarah ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam dan kerabat diraja yang lain. Turut menghadap dan menjunjung ziarah ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah Menteri Kanan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negara Republik Singapura, Tuanan Terutama Encik Massagus Zulkifli dan isteri serta Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Negara Brunei Darussalam, Tuanan Terutama Jayaratnam. Sepanjang 3 hari Istana Nurul Iman dibuka bagi kunjungan orang ramai, seramai 96,555 orang telah berkunjung yang terdiri daripada lapisan rakyat jelata, penduduk dan pelancong asing yang tidak mengira peringkat usia di samping tidak mengira bangsa dan agama. Berkunjung ke Istana Nurul Iman bagi menjunjung ziarah ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri merupakan satu tradisi sejak sekian lama ke arah mengeratkan ukhuwah antara raja dengan rakyat. Istana Nurul Iman begitu sinonim dengan Hari Raya bukan sahaja dalam kalangan penduduk negara ini, malahan warga asing yang bekerja di negara ini dan para pelancong pelbagai bangsa yang kebetulan melawat negara ini. Ini merupakan keunikan negara Brunei Darussalam dalam meraihkan Hari Raya Aidilfitri yang menggambarkan sebuah negara yang aman makmur di bawah pemerintahan adil dan saksama Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Di samping adat resam dan nilai-nilai murni yang masih dipertahankan, berkunjung ke Istana Nurul Iman dalam suasana yang penuh keceriaan dan kegembiraan juga merupakan suatu kesempatan yang sukar diperolehi pada hari-hari biasa. Bendera besar negara Brunei Darussalam yang berslogankan sentiasa membuat kebajikan dengan petunjuk Allah kini berkibar megah di ibu negara, menandakan bermulanya pengibaran bendera di seluruh negara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-68 tahun pada 15 Julai.
Upacara pengibaran bendera besar negara Brunei Darussalam itu berlangsung di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara Yang Amat Mulia Pangeran Laila Chetria Sahibun Najabah, Pangeran Anak Haji Abdul Aziz bin Pangeran Jaya Negara Pangeran Haji Abu Bakar selaku penasihat Jawatan Kuasa Kebangsaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Mahamulia yang ke-68 hadir selaku tetamu kehormat. Dengan berkibarnya bendera besar negara Brunei Darussalam menandakan bermulanya pengibaran bendera peribadi bagi pangeran-pangeran dan mereka yang dikurniakan gelaran serta bendera negara Brunei Darussalam bagi orang-orang biasa. Berkibarnya bendera besar selama 1 bulan bermula 1 Ogos sehingga 31 Ogos diharap akan dapat meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam dalam konteks kehidupan bernegara, berbangsa, berkerajaan dan beraja. Sementara itu, sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-68 akan diadakan pada 14 Ogos 2014. Menjelang sambutan itu, persiapan tidak hanya tertumpu kepada latihan perbarisan, malahan Bandar Seri Begawan dan sekitarnya juga kelihatan lebih indah berbanding hari-hari biasa. Seperti lazimnya, agensi-agensi kerajaan dan syarikat-syarikat swasta di negara ini bekerjasama menghiasi Bandar Seri Begawan dan sekitarnya dengan pelbagai perhiasan berwarna-warni. Bendera kebangsaan kelihatan berkibar dengan megahnya di jabatan-jabatan kerajaan dan kompleks-kompleks perniagaan. Kain-kain rentang yang bertulis Daulat ke Bawah Duli Tuan Patik kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam kelihatan dipasang di luar premis-premis perniagaan, menandakan taat setia rakyat negara Brunei Darussalam yang tidak berbelah bahagi kepada raja yang berdaulat. Sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Mahamulia yang ke-68 ini juga dimeriahkan dengan gerbang-gerbang yang dipasang di beberapa buah jambatan di sekitar negara dan di kementerian-kementerian serta jabatan-jabatan. Pintu gerbang yang dibina dengan pelbagai bentuk dan rekaan warna-warni ini pastinya menarik perhatian orang ramai dan pelancong untuk menyaksikannya. Pasukan Siasatan Khas Polis Diraja Malaysia PDRM yang diketuai Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar tidak dapat memasuki kawasan nahas pesawat Malaysia Airlines MAS penerbangan MH17 di Donetsk, Ukraine berikutan insiden tembak-menembak meriam antara tentera Ukraine dan puak pemisah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pasukan 21 pegawai itu yang tiba di Donetsk pada Isnin masih belum dapat memasuki kawasan nahas itu untuk memulakan kerja-kerja penggeledahan bagi mencari bukti nahas. Beliau berkata bagi tujuan keselamatan, puak pemisah tidak membenarkan pasukan siasatan khas PDRM menjalankan kerja-kerja penggeledahan buat masa ini. Ahmad Zahid berkata pasukan PDRM itu memaklumkan bahawa sepanjang perjalanan ke lokasi nahas, mereka dikawal rapi oleh pihak berkuasa. Penerbangan MH17 dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur terhempas di Donetsk, Timur Ukraine berdekatan sempadan Rusia pada 17 Julai lepas. Kebanyakan daerah di Timur Laut Thailand masih dilanda banjir ketika hujan lebat berterusan. Monsun dari bahagian utara Thailand telah membawa hujan lebat ke wilayah-wilayah Timur Laut termasuk Bengkan, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amnat Cheron dan Ubon Ratchathani. Amnat Cheron telah dibanjiri selama lebih seminggu. Beberapa kampung dilanda banjir teruk menyebabkan banyak rumah ditenggelami air. Sekurang-kurangnya 300 orang di daerah Hua Tapan tidak dibenarkan keluar dari rumah mereka selama 4 hari. Kerana bimbang meningkatnya penyakit bawaan air. Banjir telah menjejaskan lebih berpuluh-puluh ribu keluarga dan kawasan yang paling teruk ialah di Pibun Mangsahan dan Trakan Pet Pond.
Seperti kawasan-kawasan lain yang dilanda banjir, agensi kerajaan, tentera dan pertubuhan amal berusaha untuk membantu mereka yang terjejas. Tetapi usaha mereka terhalang oleh air banjir yang melimpahi beberapa jalan raya. Di Ubun Ratchathani sahaja, kira-kira 1,000 buah rumah, 20 kuil dan 3 buah sekolah telah rosak, manakala ramai lagi kanak-kanak tidak dapat meneruskan persekolahan mereka. Pihak berkuasa Thailand menyelamatkan 81 pekerja migran Kemboja yang ditinggalkan oleh ejen di sebuah pulau di selatan Thailand selama lebih 10 hari tanpa menyediakan makanan dan tempat tinggal. Polis Marin dan tentera dikejarkan ke Pulau Koh Muk selepas menerima laporan mengenai pendatang bermasalah di pulau di wilayah Trang ini. Seramai 109 pekerja asing dibawa dari sempadan wilayah Sakyo kira-kira 2 minggu lalu dan dijanjikan untuk bekerja di tapak pembinaan di Bangkok. Tetapi sebaliknya mereka telah dihantar ke pulau itu dan hanya 27 orang daripada mereka telah bekerja dan selebihnya ditinggalkan di pulau tersebut tanpa apa-apa pemberitahuan. Polis berkata kesemua mereka mempunyai permit kerja dan dokumen perjalanan yang sah. Penyiasat mengesyaki pekerja asing itu mungkin menjadi mangsa kumpulan pengedaran manusia dan mencari majikan yang berdaftar dengan Kementerian Buruh. Audio berita ASEAN seterusnya memaparkan beberapa berita menarik untuk dikongsikan bersama. Di Myanmar, kerajaan sedang menjalankan pembaharuan dalam pendidikan termasuk pendaftaran sekolah, reformasi kurikulum dan sistem pendidikan yang percuma. Manakala Laos mengadakan sambutan Hari Akuatik Nasional dan Hari Hidupan Liar. Di Johor Bahru, lebih 80 pasang baju terpakai berjaya dikumpul untuk diedarkan kepada ibu tunggal dan warga emas di bawah program amal Baju Raya 2014. Sempena Aidilfitri tahun ini, Barisan National Youth Volunteers BNYV sebagai sebuah pertubuhan sukarelawan anak muda di bawah Barisan Nasional BN mengambil inisiatif menggerakkan kutipan sumbangan baju raya secara besar-besaran di seluruh negara. Inisiatif dinamakan Program Amal Baju Raya 2014 itu bertujuan membantu golongan kurang berkemampuan menerusi sumbangan berbentuk pakaian sempena menyambut Syawal. Bagi menjayakan program tersebut, kerja-kerja mengumpul sumbangan baju raya diadakan selama sebulan dari Jun hingga Julai. Di Johor Bahru, lebih 80 pasang baju terpakai berjaya dikumpul untuk diedarkan kepada ibu tunggal dan warga emas. Ketua Koordinator BN Youth Volunteers Ahmad Salihin Abdul Ghani berkata, program amal baju raya ini mendapat sambutan amat menggalakkan daripada orang ramai yang akan diedarkan seminggu selepas Ramadan kepada golongan sasaran. Program ini juga bertujuan untuk memupuk semangat kesukarelawanan di kalangan anak-anak muda terhadap program yang berbentuk kemasyarakatan dan sosial. Sekolah adalah lebih daripada hanya memberi pengetahuan. Ia juga berfungsi sebagai tempat untuk memupuk tabiat yang baik, sikap dan kemahiran sosial. Kerajaan Myanmar sedang menjalankan pembaharuan dalam pendidikan termasuk pendaftaran sekolah, reformasi kurikulum dan sistem pendidikan yang percuma. Setiap tahun kanak-kanak mendaftar untuk bersekolah tetapi setengah ibu bapa menghadapi banyak masalah. Oleh itu, hanya 1/6 daripada penduduk Myanmar mempunyai peluang untuk pergi ke sekolah. Tahun ini, bilangan pelajar yang mendaftar di sekolah adalah lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya ketika Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Serantau menggalakkan ibu bapa dan anak-anak untuk mendaftarkan ke sekolah dengan menyediakan buku teks secara percuma. Memandangkan sektor pendidikan memainkan peranan yang penting bagi rancangan jangka panjang, inisiatif ini telah menyumbang ke arah sistem pendidikan yang lebih baik.
Laos mengadakan sambutan Hari Akuatik Nasional dan Hari Hidupan Liar, juga dikenali sebagai Hari Pelepasan Ikan. Menurut Jabatan Ternakan dan Perikanan Laos, merancang untuk melepaskan kira-kira 500,000 ekor ikan ke dalam kolam, sungai dan paya Vientiane tahun ini. Satu langkah diambil dalam mencapai matlamat ini apabila 130,000 ikan dilepaskan di paya Hong So Pub di Vientiane untuk memperingati Hari Akuatik dan Hidupan Liar. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman tentang nilai memelihara kehidupan marin dan hidupan liar untuk kemampanan, manakala juga memberi sektor peluang untuk melanjutkan pengetahuan mereka mengenai undang-undang perikanan. Seorang pegawai berkata Vientiane melepaskan lebih 16 juta ikan pada tahun 1994 hingga 2013. Ikan dan hidupan laut lain mempunyai kepentingan yang signifikan untuk kehidupan rakyat. Auda mengimbas kembali sebahagian titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Raya Aidilfitri 2014 bahawa di samping nikmat sihat dan rezeki luas, kita juga menikmati keamanan dan kesejahteraan yang berterusan. Dua nikmat yang bernama keamanan dan kesejahteraan ini pada hemat Baginda adalah lebih sukar untuk memperolehinya berbanding yang lain-lain. Ini dapat dikesan daripada keadaan-keadaan yang ada di mana di seluruh pelosok dunia ini telah sedia wujud kejadian-kejadian yang menggugat keamanan dan kesejahteraan itu. Untuk mengikuti berita ASEAN, anda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.bn. Hingga di sini dulu pertemuan kita dalam berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.